Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada hari ini insya-Allah kita akan berbincang berkaitan dengan etis kefahamannya yang merupakan musuh kepada akal yang sihat. Etis fahaman ini mendakwa bahawa tidak ada Tuhan. Dengan erti kata lain, mereka mengakui tidak wujud Tuhan. Sesungguhnya alam ini mereka dakwa bahawa ia tercipta secara kebetulan. Oleh sebab itu, dalam sejarah pemikiran etis, kita bertemu dengan cerita yang sampai kepada kita, Imam Abu Hanifah telah menundukkan golongan etis. Begitu juga dengan Al-Imam Al-Ghazali yang menulis satu karya Tahafut Al-Falasifah yang akhirnya golongan Ad-Dahriyun yang mereka ini kita sebut sebagai golongan etis. Mereka tidak mengakui kewujudan Tuhan, akhirnya mereka tidak berani untuk membawa fahaman dan ajaran mereka. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita betul-betul menekuni dan mempelajari sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang kita sebut sebagai sifat 20, salah satu daripadanya adalah wujud. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, wujud lawannya adalah al-adam, iaitu tiada. Sebenarnya kalau kita meneliti apa yang disebutkan oleh para ulama, antaranya ialah Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya dan karyanya Kubra Al-Yaqiniyat Al-Kauniyat, ada dua bukti yang menunjukkan bahawa kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah dengan memerhatikan dan kita melihat menggunakan panca indera kita tentang kejadian yang ada di atas muka bumi ini. Dengan akal dan mantik yang waras, kita akan menemui bahawa ada pencipta bagi alam ini. Dan yang kedua adalah mengkaji kewujudan Allah Ta'ala berdasarkan kepada khabar yang sampai kepada kita daripada Al-Quran ataupun As-Sunnah. Oleh kerana mereka menggunakan logik akal, maka dengan kaedah yang pertama sebagaimana yang disebut oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti, sudah cukup untuk menyangkal apa yang mereka dakwa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita melihat kejadian alam ini, daripada pokok, daripada binatang, bukit bukau dan seumpamanya, secara fitrahnya manusia akan mengatakan mesti ada suatu kuasa yang memberi kesan kepada perkara-perkara ini. Kuasa itulah yang disebut sebagai pencipta, dan pencipta itulah Al-Khaliq, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin matahari, bintang, bulan dan seumpamanya yang beredar, yang dengan sistemnya yang teratur dan elok, tidak pernah berlaku kerosakan, ia terjadi dengan sendiri dan secara kebetulan sahaja. Sebab itulah apabila kita meneliti ayat Al-Quran daripada surah Fussilat ayat yang ke-37, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyams wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang serta matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari, janganlah kamu sujud kepada bulan, sebaliknya hendaklah kamu sujud kepada Allah yang menciptakannya kalau betul kamu hanya beribadah kepada Allah. Akhirnya, sebagai kesimpulan, bahawa etis sebenarnya memusuhi akal yang sihat, kerana akal yang sihat, mantik yang okey dan waras akan menemui bahawa dunia ini, alam ini ada penciptanya. Maka kita boleh simpulkan juga bahawa golongan etis sebenarnya tidak mengikut akal dan logik, bahkan mereka ini hanya mengikut hawa nafsu semata-mata. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.